Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam majlis ilmu. Walaupun pada malam ini ramai yang sudah balik kampung untuk menyambut Aidil Adha. Sebab Aidil Fitri tak boleh balik, Aidil Adha pakat nak balik, tapi masih kena jaga SOP. Pak Cat, cukup 1 meter, jauh sikit tak apa, 2 meter pun tak apa. Takut ni nasi kanak. Berapa ramai dia pergi mana dah kita tak tahu. Sebab itu tuan-tuan, pribadi muslimat yang dirahmati, 2,800 lebih dekat 3,000 yang balik daripada luar negara yang tidak menjalani ujian saringan kali kedua. Dan mereka pula tidak kuarantin di rumah, pergi jalan rata. Yang pakai gelang jalan juga. Saya 14 hari tak pergi mana, tuan-tuan. Saya tak pakai gelang, tapi saya tak pergi mana. Kita tak nak penyakit ini berjangkit. Kalau kita ada pun negatif, tapi takut ada. Ni dah pakai gelang, bukan pada orang tertentu, siapa-siapa saja, tuan-tuan. Nak jagalah, kita jaga kita. Lebih-lebih lagi yang Muslim, dia kena amanah. Dia tidak boleh menyebabkan dia menyusahkan orang lain. Hati-hati. Baik, tuan-tuan, jadi kita di masjid, kita sebut dah, kita tak nak kluster masjid. Kluster nasi kandak, biar-biar. Kita tak nak kluster masjid, selagi mana kita jaga jarak dan juga kita pakai mask, insya-Allah. Lebih-lebih lagi warga mask. Macam Pak Cat kena pakai mask. Tak ada mask, pakai daun pisang mask. Bahaya, Pak Cat, bahaya. Untuk orang warga emas ni bahaya. Muda-muda tak apa, muda macam ni, Daniel tak apa, baru 22 umur, tak ada masalah. Pak Cat 99. Hati-hati lah, Pak Cat. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi kita sambung mula siri kuliah kitab kita, Halal dan Haram dalam Islam, Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Masih lagi perbincangan dalam pakaian, perhiasan, makan dan minum. Kita sambung muka surat 157 untuk kitab yang besar, yang ori ini. Yang kitab satu lagi tu cari tajuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kitab ni tajuk dia melampau dalam berhias diri dengan mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Yang pertama sekali, berhias diri makna kita nak mencantikkan diri, itu berhias. Dan Islam dalam persoalan berhias diri memang digalakkan. Quran sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Sadaqallahul azim.
Nah, Quran sebut dalam surah At-Taubah, hendaklah kamu mengambil perhiasan kamu, khuzu zinatakum, ambil perhiasan kamu, inda kulli masjidin, setiap kali solat ataupun setiap kali nak pergi masjid. Mana pakai comel, pakai cantik, berhias. Kecantikan memang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi sebut, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Subhanahu wa taala itu cantik dan dia suka kepada yang cantik-cantik. Jadi berhias tak apa, digalakkan dalam Islam. Tajuk dia melampau dalam berhias. Apa pun bila melampau tak boleh. Makan boleh, melampau makan tak boleh. Minum boleh, melampau minum tak boleh. Tidur boleh, melampau tidur tak boleh. Menikah boleh, melampau menikah tak boleh. Pak Cak faham? Melampau menikah apa? 5. Pak tak melampau lagi. Sederhana. Tidak kurang, tidak lebih. Sederhana. Baik, tuan-tuan. Kita cuba lihat tajuk dia bagi kepada kita, melampau dalam berhias diri dengan mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala sampai peringkat mengubah ciptaan Allah. Islam menolak sifat berlebih-lebihan dalam menghias diri sehingga boleh mengubah ciptaan Allah Subhanahu. Dan pembedahan kecantikan 3 dulu. Nah, yang pertama tatu. Yang kedua mengasah gigi dan pembedahan kecantikan. Baik, antara yang diharamkan lagi ialah membuat tatu pada badan dan mengasah gigi, berpandukan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-washimata, bukan al-washimati, al-washimata, salah bagi, wal mustawshimata, wal washirata, wal mustawshirata juga. Sekali lagi salah bagi. Nah, orang ngaji ilmu nahwu dia tahu macam mana salah. Tak ngaji nahwu dia baca jelah, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-washimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat orang yang membuat tatu. Kalimah la'ana, kalimah laknat ni orang beriman kecup perut. Ayat orang beriman kecup perut. Macam kita sebut singa, takut singa. Tiba masuk hutan sebut singa, takut. Sebut gajah, takut. Takut ada ni. Takut. Memang kau penakut. Takut. Ulat sawah takut, jenis-jenis takut. La'anna ni Allahu Rabbi. Laknat, kalimah laknat cukup takut. Apa makna laknat? Al-bu'du an rahmatillah. Jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup ni minta rahmat. Antara 2 sujud tu kita ada duduk antara 2 sujud. Duduk antara 2 sujud tu rukun pendek. Rukun panjang sujud tu, sujud oleh kerana dia 2 kali. Dalam satu rakaat sujud 2 kali, hak lain semua sekali. Dalam satu rakaat qiyam sekali, nah. Kemudian rukuk sekali, mai sujud tu 2. Bila 2 dia kena pisahkan dengan satu perbuatan lain, boleh jadi 2. Aku tak pisah tak jadi. Maka duduk antara 2 sujud bukan maksud dalam solat, cuma sebagai pemisah untuk dijadikan 2 sujud. Mesti ada duduk tu. Kalau tak ada duduk, dia takkan jadi 2 sujud. Jadi sujud satu panjang itu saja. Maka nak jadikan 2 mesti pisahkan sujud, kemudian kita bangun duduk sah. Duduk tu pemisah, dia rukun pendek, jangan panjang. Jangan dia lebih panjang daripada sujud, lepas tu sujud mula. Dalam duduk antara 2 sujud tu, kita disunatkan berdoa. Dan di antara doa hak kita baca, Rabbi firli warhamni. Dalam kalimah-kalimah Rabbi firli warhamni wajburni warzuqni tu, ada satu kalimah warhamni. Mana apa baca? Mana? Rahmati aku. Minta rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tu di antara tempat-tempat yang doa kita makbul dalam solat.
dalam solat makbul, lepas solat makbul. Disuruh, disyariatkan sunat warhamni, minta rahmat. Kita hak duk minta rahmat hari-hari dalam solat ni, waktu antara dua sujud tiba-tiba buat benda laknat tidak ada rahmat, tapi kita minta rahmat, tapi buat benda laknat. Ni panggil gila babi. Macam mana? Dia minta lain, dia buat lain. Tuan-tuan, saya mudah muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi jangan buat apa-apa benda yang dilaknat. Ini salah satu, banyak lagi benda yang kita akan baca. Kalimah la'ana, laknat. Manusia laknat, manusia biasa, hak bukan Nabi pun kalau dia laknat bahaya dah. Kalau orang kata kita celaka, bahaya dah kita ni. Tuan-tuan, jangan bagi orang kata kita celaka. Nah, bila kita buat satu-satu benda yang menyebabkan orang kata kita celaka, bahaya kita. Sebab dia bukan minta rahmat, minta kita ni dilaknat. Celaka tu laknat, celaka bahasa kita. Arah laknat. Naik motor, bahaya, siap dah hiburan. Orang bukan doa kebaikan, doa celaka untuk kita. Jangan angkat tayang tu. Jangan buat benda yang orang laknat kita. Orang duduk makan elok-elok, kita pergi duduk celaka. Siap hang. Hang buat satu benda menyebabkan orang kata kamu celaka. Jangan dedahkan diri kita ni, perbuatan kita, perkataan kita yang boleh menyebabkan orang lain kata kita celaka. Jangan buat. Bahaya, tuan-tuan. Celaka tu laknat. Manusia laknat bahaya dah. Ini Nabi ni. Hak Nabi pun laknat dah. Ni Nabi. Allah lagi ya. Nah, bila Allah melaknat, falaknatullahi 'alal kafirin. Habis. Ada apa? Jengkreng. Laknat Allah ke atas orang-orang kafir, tak ada apa, tuan-tuan. Nah, baik tuan-tuan, muslimat yang dia bincang laknat dulu. Jangan buat benda yang menyebabkan orang mencelakakan kita. Baik. Yang Nabi laknat, yang Nabi celakakan siapa? Yang pertama, al-washimata. Orang yang membuat tatu. Tatu ni benda tatu. Tatu ni dia mewarnakan tubuh dia, sama ada dengan secara ori ataupun yang tidak ori, yang biasa. Yang ori maksud dia suntik dengan jarum. Dia suntik dakwat itu masuk di bawah kulit. Bawah kulit. Kalau yang biasa dia lukis ke atas saja. Lukis ke atas kulit. Hak ni hak biasa. Hak ori dia suntik masuk di bawah kulit. Yang ni tak boleh buang dah. Dulu, kini, selamanya. Yesterday, now and forever. Dan ni ada. Cuba tengok dan ni ada. Ada, dia kata ada. Nah, tuan-tuan. Dua tu. Sama ada yang biasa ataupun yang disuntik masuk. Cuba tengok nota kaki. Footnote kat bawah tu. 75 lah. Oleh channel TV Al Jazeera dari agensi berita Reuters pada hari Khamis, hari pun cerita 17/7/2003 disebutkan Kesatuan Negara-Negara Eropah mengingatkan bahawa para penggemar tatu rela disuntik kulit mereka dengan zat-zat kimia. Hak suntik tu, warna tu beracun pula akibat kejahilan mereka tentang zat-zat yang digunakan dalam pewarna tatu. Dia bukan tahu pun. Janji nak buat tatu. Laporan tersebut menyatakan bahawa tatu dapat membawa kepada bahayanya penyebaran virus HIV. Boleh bawa virus tu yang menjadi sebab dijangkiti penyakit AIDS, infeksi hati dan berjangkitnya bakteria-bakteria, bahawa pembawa penyakit yang datangnya dari jarum yang kotor hak diguna tu. Selain itu, tatu dapat menyebabkan berjangkitnya penyakit kanser kulit, gangguan bau mulut dan berisiko mati mendadak, mati terkejut.
Infeksi ganas yang membawa kepada keracunan, bahkan hingga perubahan perilaku. Itu dari segi kesan perubatan. Karena kesan pada orang yang bertatu itu. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi tatu termasuk dalam perhiasan. Biasa siapa buat? Perempuan. Nabi sebut perempuan al-washimata. Ta di belakang tu dalam bahasa Arab dia panggil ta al-marbutah, ta yang disimpul, marbut disimpul. Ada ta timsah. Ta timsah ni dia buka titik dua, mulut buka. Timsah dia panggil. Sebab nak eja timsah, ta min sin alif ha, timsahun. Timsah makna apa dia? Buaya, krokodil orang Bali panggil. Tapi ta hak bulat belakang kita al-marbutah, ta bulat. Tok guru saya panggil ta sanggu. Nah, tok guru nahu saya. Masa mengaji nahu dia kata ta sanggul. Bila sebut sanggul tu lelaki perempuan ni. Lelaki lah. Mana ada lelaki sorry. Perempuan. Jangan keren. Memotong tu. Perempuan mana ada sanggul, perempuan apa lelaki mana ada sanggul, lelaki pakai sanggul, perempuan tak syabuh tak boleh. Jadi laknat pula. Nah, jadi bila ada sanggul tu perempuan, walaupun begitu ada juga hak bukan perempuan, contoh Salamah. Ada nama Salamah perempuan, ada Salamah tu lelaki. Nah, baik tuan-tuan, terima kasih muslimat yang Hamzah pak saudara Nabi. Dia lelaki bukan perempuan, walaupun dia datang marbutah. Jadi bukan semua lah tuan-tuan. Nah, tapi majoritinya bahasa Arab ni, kalau kalimah tu ada ta di belakang, dia perempuan. Al-washimah mana perempuan yang bertatu. Sebab perempuan sahaja yang suka jenis hias-hias ni. Tengok mereka buat inai kat atas tangan. Dan ni buat masa menikah tu inai. Inai tu spesies tatu tu. Perempuan suka, lelaki jarang gitu tuan-tuan. Tapi kalau tatu biasa ni lelaki pun ramai. Nah, tapi perempuan lebih ramai. Di Eropah perempuan lebih ramai daripada lelaki yang bertatu. Sebab tu Nabi sebut awal lagi al-washimah. Nah, perempuan yang bertatu. Sebab dia masuk perhiasannya ni, perhiasan banyakkan wanita, lelaki tak boleh sangat. Mai surah. So lelaki boleh buat inai itu. Tak boleh. Perempuan kalau dia mengukir itu, inai dia ukir di atas kulit, dia boleh buang mula. Bukan cucuk masuk macam tatu. Dia buat inai, lukis inai atas tangan jadi macam pokok, jadi macam bunga dan sebagainya, tak boleh. Yang dia tak boleh mengukir binatang yang hidup, lembu, kebau, babi lagi tak boleh. Nah, tak boleh. Ukiran benda hidup tak boleh. Benda bernyawa tak boleh. Tumbuh-tumbuhan diharuskan mereka buat. Tu pun anak nikah. Nah, tak nikah dengan kebenaran suami dia untuk suami dia tak apa. Baik tuan-tuan, terima kasih muslimat yang dirahmati Allah. Tak nikah jangan pakailah. Sebab tu nak pakai ini untuk lelaki tak boleh. Nah, sebab inai perhiasan untuk wanita, kecuali dia ada bak nanti lah. Bak inai ni ke depan. Kecuali untuk perubatan dan sebagainya, itu diharuskan, ada sebab. Baik, jadi perempuan bertatu tidak dibenarkan. Wal mustaushimata. Nah, orang yang wal mustaushimata yang meminta dibuat tatu. Makna al-washimah ni yang membenarkan tubuh dia buat tatu di tubuh dia tu. Washimah. Al-mustaushimah ni perempuan hak buka kedai bisnes untuk buat tatu tu lah. Tubuh dia tak ada tatu, tapi dia buka kedai tatu untuk buat pada perempuan. Perempuan juga, sebab bisnes ni banyak perempuan. Nampak? Kalau lelaki buat pun hukum dia sama. Tapi dia banyak perempuan. Perempuan yang buka bisnes untuk mentatu perempuan lain. Maka yang bertatu dan yang mentatukan itu, dua-dua ni hukum dia sama, dilaknat oleh Nabi Muhammad SAW. Bayangkanlah kalau dia buka bisnes ini 20 tahun, 30 tahun dalam tempoh itu, dia hari-hari 24 jam dalam status manusia yang dilaknat oleh Nabi Muhammad SAW. Bayangkan macam mana. Nah,
Jadi nak menjaga boleh, tapi tengoklah perniagaan yang tidak ditegah oleh syarak. Perniagaan yang dilaknat, yang ditegah, diharamkan, jangan buat. Sebab kita akan dapat dosa hari-hari tak mana kita mati juga akhirnya. Kalau kita tak mati tak apa. Kita habis begitu saja, tak tahu pergi mana, tak apa. Tapi kalau akhir dengan mati, tak payah, tak. Walaupun sehari 15 juta pun untung, tak payah buatlah. Kalau benda yang kita buat tu bercanggah dengan syarat, sebab akhirnya mati. Bila mati kita akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang paling kita takut. Bukan takut mati tu, takut benda selepas mati, sebab kita tak tahu. Mungkin benda kita buat tu benar dosa yang kita akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kena mengaji, kena tahu yang mana dosa yang boleh. Tuan-tuan, wal washirata yang mengasah gigi. Orang yang mengasah gigi ataupun memanjangkan gigi ataupun memendekkan gigi ataupun menipiskan gigi, tak kisahlah, janji urusan gigi, tujuan untuk kecantikan. Gigi dia panjang, pi kerak jadi pendek. Gigi pendek pi tambah jadi panjang. Gigi tebal pi buat jadi nipis. Tak kira buat apa, buat jenis gigi. Nah, dengan tujuan kecantikan lah, tuan-tuan. Wal washirah wal mustawshirata, dan orang yang meminta diasah gigi, makna yang buat gigi dan doktor hak buat, sama dengan tatu juga. Dua-dua ni dilaknat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, tatu akan menyebabkan badan pemiliknya kelihatan hodoh. Bagi kita hodoh, bagi dia comel. Nah, dia buka tu, bagi dia comel. Kita tengok, ya Allah, tak nampak kulit dia, semua tatu tu seluruh tubuh. Nah, Pak Cap dah tengok Undertaker pakai. Tu hak Pak Cap minat lah. Hak Hogan tak pakai. The Rock tak pakai. Undertaker. Dah, dia punya lengang tu dia tatu. Nah, banyaklah orang kafir bukan ada hukum, kita cuma sebut contoh. Orang Islam jangan tiru macam tu. Orang kafir ni pakai jubah pun tak dapat pahala. Ikut dia. Baik, tatu akan menyebabkan badan pemiliknya kelihatan hodoh. Sebahagian besar golongan Arab, terutamanya wanita, meminta dibuatkan tatu di bahagian badan mereka, dan ada di bahagian ahli agama tatu perempuan ni, sehingga tempat-tempat hak sulit tu ada tatu. Hak buat tu siapa? Lelaki jengkreng tu. Buat atas tempat sulit tu. Gila babi, tuan-tuan. Hak gila babi apa tahu cikgu kan? Itu aku tak boleh memperakan. Aku boleh kira. Baik. Semua ini akan membawa laknat kepada sesiapa yang membuat tatu dan sesiapa yang meminta supaya dibuatkan tatu pada badannya. Jadi hukum dia dilaknat, haram, berdosa besar, tuan-tuan. Nah, laknat, haram, berdosa besar buat tatu ni. Sesiapa hak dah buat dah, contoh. Dia tak sebut sini lah, kita kena sambung. Takut orang tertanya-tanya jadi bola tanggung. Nak kibas kat mana bola tanggung. Nah, baik, kalau siapa dah buat dah hak Islam ni, hak kita Islam, lelaki kita. Kalau tatu yang dia buat bukan ori, mana dia kat atas kulit saja, dia kena usaha buang tatu itu. Sebab yang buat di atas kulit dia boleh buang. Nah, dengan cara-cara yang tidak memudaratkan tubuh dia. Usahakan buat boleh, insya-Allah. Tapi hak sudah suntik masuk di bawah kulit, yang ni sampai dia matilah, tuan-tuan. Memang dia tak boleh. Kalau dia buat akan memudaratkan tubuh dia sendiri. Maka Islam tak bagi pula buat benda mudarat. Maka dia bolehlah kekal begitu sampai dia mati dengan syarat dia bertaubat. Taubat tu menyesal, dia menyesal, dia berhenti, dia berazam tidak akan melakukannya lagi, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia ambil wuduk macam biasalah, tuan-tuan.
Untuk solat mandi wajib pun macam biasalah untuk solat. Nah, kalau dah tak boleh buang macam mana? Sebab benda tu menghalang air sebenarnya. Ambil wuduk pun tidak sah nanti. Nak mandi wajib pun tidak sah, tapi dah tak boleh buang. Maka diharuskan bagi dia, janji dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, serah kepada Allah selepas dia mati, serah kepada Allah dengan taubat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubat. Jadi yang belum buat dia kena mengajilah. Benda-benda macam ni diharamkan dalam agama, sama ada perempuan ataupun lelaki, hukum dia adalah sama. Baik, habis tentang tatu. Muka surat sebelah. Perbuatan mengasah gigi untuk menajam dan memendekkannya adalah dilaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada wanita yang melakukannya, iaitu wasyirah. Juga wanita, lelaki tak banyaklah. Hak jenis perhiasan banyakkan perempuan. Manakala wanita yang meminta agar dibuatkan baginya dipanggil mustausyirah. Dua-dua yang buat, yang tolong buat bagi itu, dua-dua itu dilaknat. Baik, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan umatnya, baginda sallallahu alaihi wasallam juga mengharamkan umatnya untuk memanjangkan gigi. Tajam tak boleh, panjang tak boleh, pendek tak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutafallijati lil husni al-mughayyirati khalqallah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita-wanita yang menjarangkan giginya supaya menjadi cantik dan yang mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Iaitu wanita yang menjarangkan giginya atau yang menyuruh dijarangkan giginya supaya kelihatan cantik. Memang ada antara wanita yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu dan kelihatan cantik, dan ada yang sebaliknya. Baik, kita pun rasa pelik, gigi jarang cantik ke? Kita hidup di zaman mana? Dia zaman tidak sama. Nah, likulli maqamun. Setiap percakapan, setiap perkataan dia ada tempat. Jadi kita baca ni hak zaman Nabi 1400 tahun yang lampau kan dulu. Dia hak tua-tua, perempuan yang sudah tua. Bila perempuan yang sudah tua, dia gigi pun dia tak apa. Nah, maka dia akan mencarangkan gigi dia bagi macam budak gigi dia tak rapat, budak-budak perempuan. Maka dia pun menjarangkan gigi dia untuk nampak macam budak-budak. Bila nampak macam budak-budak ni, maka dia tak makan tua. Tu tujuan. Jadi kita nak tengok asbab. Zaman lama tak ada, jangan tahu nak bagi rapat gigi, kita nak colek gigi dengan tua, orang tak bagi, doktor gigi tak bagi. Baca. Tu lidi tu. Kan dia menyapu lidi tu lah. Floss, kita buat floss. Kalau ikut doktor gigi dia tak bagi buat, sebab dia akan menjarangkan gigi, akan jadi berlubang. Dia suruh gunakan tu. Nah, benang lah. Zaman dulu lain, dia hak jarang tu pula comel, hak rapat huduh. Macam kita hak jarang lari je. Mak limah balik kampung lah. Gigi jarang gitu, dia mau rapat. Jadi suasana tidak sama. Kita baca hadis zaman Nabi dulu lah. Nah, zaman itu gigi jarang comel, gigi rapat tak comel. Begitu. Baik, nak ceritanya buat gigi untuk kecantikan. Apa-apa pun gigi ke apa pun. Nah, amma ma kana litajmil faharamun. Untuk kecantikan hukum dia haram. Wa amma li izalatil aib fahalalun. Tapi untuk menghilangkan aib dia halal, dia boleh. Kita akan bincang ke depan lah macam mana. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, jadi bila dia jarangkan gigi untuk tujuan kecantikan di zaman Nabi dulu lah, zaman-zaman dulu, maka hukum dia tak boleh haram. Baik, sesiapa yang giginya rapat antara satu dengan lain atau yang menampakkannya huduh, mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan niat untuk menipu pandangan orang ramai atau termasuk dalam berlebih-lebihan menghias diri, adalah bertentangan dengan ajaran Islam. Maka dikira mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tak boleh. Hukum dia haram, berdosa. Mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala bukan sahaja mendapat laknat daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tetapi ianya juga merupakan satu pembaziran lah, mahal.
kos tu. Nah, kos mahal. Dak cabut pun mahal. Pak Cak cabut sebatang apa panggil Pak Cak? Cabut gigi sebatang apa panggil? 100. Allah Rabbi. 100. Nah, ada mahal lagi. Nak buah pergi klinik ya. Klinik kerajaan lambat sekali menunggu ya. Ramai. Gigi ni sakit, kalau sakit bila sakit kena cabut lah jawapan dia. Nak tunggu tu tak tahan. Nah, habis ya hospital di swasta bayar 100 200 cabut. 5 minit siap. Baik, nak buat gigi lagi ya tuan-tuan. Nah, dia kos dia mahal. Maka dia buat tidak ada tujuan untuk cantik sahaja, dia kira pembaziran. Hak duit dia akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sanggup menghabiskan banyak wang untuk kelihatan cantik dan dipandang oleh manusia tanpa mengambil berat terhadap hakikatnya dan mengutamakan jasad daripada roh. Duk kira nak comel tubuh, muka nak comel, mata nak comel, hidung nak comel, jasad. Nah, hak roh dalam mati. Solat tidak, puasa tidak. Puasa esok dah sebut dah, esok jangan lupa. Hak gen datang masjid mana ni? Puasa esok. Nah, puasa yang paling besar pahalanya dihapuskan 2 tahun dosa-dosa kecil, setahun lepas dan setahun akan datang. Esok tak nak tengok muka di kedai roti canai. Lepas tu ustaz pergi juga roti canai, tak tengok muka ustaz pergi juga. Ada nak pergi tengok. Kan nak pergi makan, nak pergi ronda-ronda tengok pakcik ada ke tak ada roti canai. Berhenti sehari, esok lusa raya dah. Dengan puasa pula. Nah, sehari je pahala besar yang tinggal. Tak sempat sahur pun puasa juga. Sehari je. Baik. Sahur kan wajib, sunat lah. Tetapi jika terdapat pada manusia itu sebarang kecacatan atau keaiban nilai. Nah, kalau ada cacat, aib yang menyebabkan kesakitan pada anggota badan seperti lebihan daging dan umpamanya yang menyebabkan sakit dan pedih, maka perkara seperti itu dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengubahnya dengan tujuan untuk mengubati penyakitnya. Allah Subhanahu Wa Taala tidak mahu menyusahkan hamba-Nya dalam berpegang kepada agamanya. Jadi agama tak rigid sangat. Kalau ada darurah, mudarat, ada satu keaiban, maka dia bolehlah buat, tuan-tuan. Kita gigi habis lah. Gigi habis lah. Umur muda lagi baru 50 lebih tapi gigi habis. Kena tendang dengan lembu masa nak sembelih korban. Oh, habis gigi. Maka nak pakai gigi palsu boleh ke tak? Tak apa. Gigi palsu bukan untuk kecantikan, untuk kita nak makan. Tak ada gigi nak mamah je mana? Maka kita buat gigi palsu bukan nak mengubah ciptaan Allah. Gigi asal ada tapi dah tak ada, kita nak ubah balik, kita nak makan, bukan nak bagi cantik pun. Tak ada masalah. Masa gelap tutup mulut. Orang tak nampak. Nah, tapi dah nak makan tak boleh. Maka letak gigi palsu boleh, harus. Tapi gigi tu pula kena dibuat daripada benda halal lah. Jangan ambil gigi tu dibuat dia benda yang haram, tak boleh lah pula. Dia ada syarat-syarat dia lah. Nah, jadi gigi palsu boleh kita pakai, tak apa. Ataupun gigi kita ni kuning, kita nak putihkan, tak apa, tidak dikira mengubah ciptaan Allah. Boleh kita nak putihkan gigi, dikira berhias untuk lebih nampak berseri bila dia senyum. Ataupun kita nak pakai ortodontik, apa dia, braces, ada letak besi ni ya. Bak gigi dia nampak tak elok sangat, bolehlah pakai. Saya ni okey lah, saya tak buat pun. Saya ada taring lorong, tak buat pun, biar dia. Nah, dia jadi itu anugerah Allah. Tak apa, bukan cacat mana pun, comel lagi. Comel, nak marah gigit kerak. Pejat. Tapi kalau berselerak sangat, nak senyum pun tak boleh, sentiasa tangan kena gini. Teruk lah tu. Bolehlah dia buat. Muda lagi, umur baru belasan tahun, boleh lah. Dah umur mak 5 tak payah. Baik tuan-tuan, ibu-ibu muslimat yang dirahmati, itu hak boleh. Kalau ada keaiban lah, sebabkan kita nak gelap pun jadi malu, maka boleh kita buat sekadar itu. Bukan untuk cantik, sekadar untuk nak hilangkan aib, harus kita buat.
Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, jelaslah bahawa hadis yang melaknat wanita mengasah gigi untuk tujuan kecantikan adalah tercela, tetapi jika untuk tujuan perubatan ianya dianggap tidak berdosa dan dibolehkan. Begitu tuan-tuan. Jadi saya rasa cukup untuk dua tajuk pada malam ni, sebab kita nak masuk bab bulu kening ni dia panjang lah. Jadi bulu kening insya-Allah minggu depan kita akan bahas dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cuba tengok soalan dalam tempoh 10 minit ni kalau ada. Baik, macam mana ada di kalangan remaja terutama perempuan sekarang ini buat rawatan tadi saya sebut untuk menyusung gigi yang jarang dan culang caling. Culang caling bahasa apa aku tak tahu. Jadi gigi yang tak elok, dia masih muda lagi, jadi aib, dia nak gelak pun, dia nak ketawa pun payah, maka harus bagi dia untuk buat bagi sama semula.